Darurat bencana di Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Muhammad Shah Musa. Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar berkenan menggerakkan 3 aset milik baginda iaitu airboat berkuasa tinggi bagi operasi menyelamat, memindah serta membantu penduduk yang terjejas banjir di negeri itu. Airboat berkenaan dikemudi oleh Tunku Putera Johor, Tunku Abu Bakar Al-Haj Sultan Ibrahim memulakan perjalanan dari jeti Gersik Muar menuju ke pusat PPS Sekolah Kebangsaan Gombang yang menempatkan 47 keluarga. Menerusi satu hantaran di Facebook rasmi Sultan Johor, Tunku Abu Bakar kemudian ke lokasi seterusnya iaitu jeti Galeri Darurat Bukit Kepong sebelum berkenan menyampaikan bantuan makanan di PPS SK Bukit Kepong yang menempatkan 42 keluarga. Semalam, airboat berkenaan yang juga dikemudi Tunku Abu Bakar turut digunakan dalam penghantaran makanan ke kampung orang asli Pucur, Kahang di Keluang selepas penempatan mereka dinaiki air. Perjalanan itu mengambil masa hampir 40 minit dengan menyusuri Sungai Kahang dalam keadaan hujan lebat sebelum menyampaikan bantuan bekalan makanan kepada mangsa yang terlibat. Tiada keperluan isytihar darurat bencana di Johor meskipun angka penduduk terjejas di negeri itu sudah melebihi 40,000 orang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia berikutan cuaca yang semakin baik dan banjir yang mulai surut di beberapa kawasan. Keputusan kerajaan tidak umumkan darurat kerana jangkaan hujan dah mula berkurangan dan di beberapa tempat sedikit surut walaupun ada masalah di tempat yang termenung ni. Jadi itu memang masalah, tetapi tidak perlu darurat setakat ini dan keadaan mulai surut mulai hari inilah tengok. Perdana Menteri turut mengarahkan agar semua jabatan kerajaan menyegerakan penilaian kerosakan dan membantu rakyat yang terjejas akibat kehilangan harta benda serta terputus bekalan elektrik dan air. Dalam pada itu, penjadualan semula peperiksaan SPM 2022 bagi 533 calon yang tidak dapat menduduki peperiksaan itu akibat banjir akan bermula 16 Mac ini. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, ia melibatkan 450 calon di Johor, 79 di Pahang dan 4 calon di Sarawak bagi kertas mata pelajaran ekonomi, fizik dan sains rumah tangga yang berlangsung pada 1 dan 2 Mac lepas. Kita akan mula 16 Mac tapi dari semasa ke semasa kita akan lihat. So kita berdoa supaya tak ada lagi pertambahan tarikh dan kita tak nak anak-anak kita pun maknanya diberikan tekanan, stres sebab cuaca macam ni kan. Jadi memang kita akan mula pada 16 dan kita akan lihat berapa paper yang terlibat Datuk Dr. Azam? Yang sekarang ni kita terlibat dalam 3 paper. 3 paper saja. Jadi 16 tu sepatutnya dah boleh cover untuk 3 paper lah. Kementerian Pendidikan juga akan memberi tumpuan kepada reka bentuk kalis bencana khususnya di lokasi kerap banjir. Sebab itu di peringkat KPM, selain daripada kita memberikan tumpuan kepada pembangunan sekolah-sekolah daif, kedua penyelenggaraan, ketiga sekolah-sekolah baru yang kita nak bina ini adalah tertumpu kepada yang kita panggil sebagai reka bentuk sismik. Reka bentuk yang kalis kepada bencana. Beliau berkata demikian selepas pelancaran gerakan masa #Terima kasih Cikgu sempena sambutan Hari Guru tahun 2023 peringkat kebangsaan di Kuantan, Pahang.
180 pegawai dan anggota Angkatan Pertahanan Awam dari 9 negeri digerakkan ke Johor berikutan banjir yang melanda negeri itu sejak Rabu lepas. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Mama Ali, kesemua petugas ditempatkan di Batu Pahat, Segamat dan Muar. Turut digerakkan 6 unit lori, 12 pacuan 4 roda, 14 bot, 1 set generator selain keperluan 23 jaket keselamatan. InsyaAllah saya dipahamkan perkara ini telah sedang diselaraskan oleh Kementerian Kewangan, Persekutuan bersama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Dan sebaik saja ada keputusan muktamar, saya yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan akan mengumumkan serta-merta pengarahan dan juga operasi telah dilaksana membawa bukan hanya bantuan dari segi sumber manusia tetapi juga bantuan aset-aset. Asal adalah melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat negeri yang diketuai oleh Setiausaha Kerajaan Negeri bersama-sama dengan semua pegawai daerah. Beliau temui selepas Majlis Pentauliahan Kos Siswa-Siswi Pertahanan Awam Peringkat Kebangsaan kali ke-13 tahun 2022. Pusat Gerakan Pasca Banjir berperanan sebagai penyelaras dalam menerima dan menyalurkan bantuan kepada penduduk terjejas. Untuk laporan lanjut, kita bersama Muhammad Sharifuddin Arsad di Segamat, Johor. Silakan, Syarif. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Saya kini berada di hadapan Majlis Perbandaran Segamat bagi memperincikan lagi apakah itu Pusat Gerakan Pasca Banjir. Untuk mengetahui dengan lebih detail, saya kira saya akan bertanyakan kepada individu yang bertanggungjawab, iaitu Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Segamat, Yang Mulia Ungku Muhammad Tahir Ungku Muhammad Zakaria. Assalamualaikum Ungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Syarif. Baik Ungku, boleh memperincikan lagi tak apakah itu Pusat Gerakan Pasca Banjir? Boleh. Pertama sekali, saya menunjuk titah Duli Yang Amat Mulia Tuan Kota Johor supaya menggerakkan suatu volunteer bagi daerah Segamat, di mana Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Segamat adalah pengurusi suatu volunteer bagi daerah Segamat. Jadi bagi bencana banjir di daerah Segamat, melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah telah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB dan juga telah mengaktifkan Pusat Gerakan Pasca Banjir Command Center daerah Segamat. Kita telah menggerakkan kerja-kerja penyelarasan bagi kerja-kerja pembersihan dan juga kerja-kerja menyampaikan sumbangan yang kita terima daripada agensi kerajaan, swasta dan juga NGO-NGO. Sebanyak 30 agensi, NGO dan swasta yang telah terlibat dengan kerja-kerja pasca banjir di daerah Segamat. Manakala sehingga hari ini adalah sebanyak 11 premis yang telah dibersihkan, iaitu melibatkan 3 masjid, 1 surau, 1 dewan, 1 belaraya dan 5 buah rumah yang kita telah bersihkan bersama dengan agensi-agensi dan NGO yang terlibat. Sebanyak 43,000 barangan keperluan yang telah diterima. Di antaranya adalah melibatkan barang-barang makanan kering, pampers, air mineral dan sebagainya. Kita beroperasi setiap hari. Sehingga hari ini kita masih lagi menerima dan mengalu-alukan kalau sekiranya agensi, NGO ataupun pihak swasta ingin turut serta bersama dengan kerja-kerja pasca banjir, bolehlah untuk datang mendaftar di PKOB, Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Segamat yang bertempat di Majlis Perbandaran Segamat. Dan seterusnya kerja-kerja pelarasan boleh kita aturkan bersama dengan pihak-pihak berkenaan. Baik Ungku, sekiranya banjir melanda untuk kali kedua, apakah persediaan di pihak Ungku? Kerja-kerja pasti akan kita tangguhkan sementara untuk beri laluan kepada kerja-kerja penyelamat di bawah Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah, dan apabila telah surut kembali normal, pengurusan pasca banjir kita mulakan sekali lagi. Baik, terima kasih. Saya kira itu saja perkongsian daripada saya di Segamat ini, dan kita kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Syarif.
8 dewan yang akan dijadikan pusat pembinaan sementara kekal sedang dibina di kawasan sekolah yang sering dijadikan PPS. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pembinaan kemudahan tersebut demi keselesaan penduduk dan ia akan menggunakan peruntukan sedia ada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Proses pembinaan Dewan sebagai PPS kekal itu akan dilaksanakan mengikut keutamaan di kawasan yang akan dikenal pasti kelak. Oleh kerana terdapat sekolah-sekolah yang dijadikan sebagai PPS, Pusat Penempatan Sementara. Ya, kita mesti mempunyai rancangan jangka panjang untuk membina dewan-dewan PPS di sekolah yang dijadikan pusat PPS, dan di luar musim banjir dewan-dewan itu boleh digunakan untuk lain-lain tujuan masyarakat dan sekolah. Kalau sekolah itu digunakan sebagai PPS tetapi tandas, tempat mandi tidak ada di sekolah itu. Dengan pembinaan dewan itu ada tandas, ada tempat mandi. Ya. Jadi mereka yang ditempatkan itu dapat menggunakan kemudahan itu. Terdahulu beliau mengadakan lawatan kerja ke Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah di Alustar. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat membelanjakan RM615,000 bagi menyediakan bekalan makanan untuk dihantar ke negeri terjejas banjir. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata ketika ini proses menghantar bantuan makanan tersebut sedang dijalankan. Kita sudah belanja RM615,000 untuk makanan, stok makanan itu, dan masih tidak mencukupi sebab kalau setakat hari ini kalau di Johor saja adalah 42,000 lebih mereka yang terjejas, dan Yayasan Kebajikan Negara juga membantu melalui badan korporat yang memberi sumbangan kepada kita, dan akan menambah lagi RM50,000. Pihaknya turut menambah jumlah petugas dan negeri lain ke negeri terlibat banjir terutama Johor. 130 kerosakan jalan raya melibatkan jalan persekutuan dan negeri dilaporkan di negeri-negeri dilanda banjir setakat ini. 56 daripadanya melibatkan jalan persekutuan dan memerlukan peruntukan hampir RM130 juta untuk diperbaiki. Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Datuk Wan Ahmad Uzir Wan Sulaiman memaklumkan kerja baik pulih akan dilakukan secara berperingkat mengikut tahap kerosakan. Mengulas mengenai Jambatan Beli di laluan FT 2490 jalan masuk ke Perwira Jaya dan Selancar, beliau berkata ia giat dijalankan dan dijangka siap petang esok. Kerja menstabilkan hakisan telah dijalankan semalam sebelum pemasangan jambatan itu dilaksanakan Jabatan Kerja Raya dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia. Pendigitalan perniagaan, memperkasa pusat ekonomi digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan e-dagang. RM100 juta disediakan di bawah skim geran pendigitalan PKS dan penjajah kecil. Geran padanan sehingga RM5,000 akan dibayar kepada PKS dan penjajah kecil termasuk di warung yang melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan seperti sistem jualan pos, perakaunan dan pengurusan inventory. Polis Diraja Malaysia PDRM memantau rapi penyebaran propaganda berkaitan Daesh di Malaysia. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhril Sani Abdullah Sani dalam kenyataannya memberi jaminan bahawa tahap keselamatan negara terkawal.
Jelasnya beberapa media tempatan telah melaporkan terdapat aktiviti media sosial oleh kumpulan dalam negara yang berkait dengan Daesh berasaskan maklumat daripada Nordic Counter-Terrorism Network dari Finland. Justru PDRM bekerjasama rapat dengan agensi keselamatan serantau bagi memantau penyebaran propaganda sedemikian agar tindakan dapat diambil ke atas pihak terlibat. Kesemua agensi juga sedang memainkan peranan secara aktif dan pemantauan telah ditingkatkan bagi memastikan tahap ancaman keselamatan terjamin. Orang ramai dinasihat agar tidak gusar dengan laporan media mengenai aktiviti penyebaran propaganda oleh pihak yang menyokong Daesh. PDRM juga komited dalam memastikan sebarang aktiviti yang boleh mendatangkan kemudaratan ketenteraman awam diambil tindakan tegas tanpa kompromi demi mengekalkan kesejahteraan masyarakat. Tindakan tegas akan diambil terhadap produksi filem Mentega Terbang. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS akan bekerjasama dengan SKMM bagi tujuan tersebut. Saya difahamkan ada beberapa aspek yang sedang diteliti disiasat oleh pihak FINAS. Ini melibatkan sama ada terdapat lesen untuk sama ada penggambaran, pengeluaran, dan saya serahkan kepada FINAS untuk membuat siasatan, dan sekiranya ada tindakan yang perlu diambil, maka saya percaya pihak berkuasa akan ambil tindakan. Tambah Fahmi, filem berkenaan sudah dikeluarkan daripada saluran penstriman dalam talian yang terlibat pada 27 Februari lalu. Pindahan Akta Berkaitan Bidang Kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ perlu bagi menangani aktiviti penyeludupan diesel menggunakan kenderaan asing yang diubah suai. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata bakal mencadangkan perkara itu kepada Perdana Menteri bagi membolehkan hukuman undang-undang dikenakan bagi kesalahan tersebut. Sekarang ini tidak boleh diambil tindakan kerana akta tidak meliputi mengenai ubah suai kenderaan asing. Walhal mereka mengubah suai kenderaan mereka dan mereka menyeludup dengan kenderaan yang ubah suai itu. Tetapi kita hanya boleh mengkompaun atas sebab penyeludupan diesel itu. Tetapi kita tak boleh nak kompaun atas sebab ubah suai kenderaan itu. Apabila mereka telah dikompaun kerana kesalahan menyeludup diesel, kenderaan itu akan patah balik ke negara jiran dan kemudian mereka akan mengulangi sekali lagi, berulang-ulang kali. Beliau berkata demikian selepas melawat Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS di Bukit Kayu Hitam di Kedah. Perdana Menteri dalam Pembentangan Belanjawan 2023 turut mendedahkan wujudnya ketirisan subsidi diesel membabitkan nilai hampir 10 bilion ringgit. Agihan dividen yang diumumkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dilihat kompetitif walaupun lebih rendah berbanding sebelum ini. Kadar dividen yang lebih rendah itu berikutan pandemik COVID-19 yang melembabkan ekonomi negara dan global sekaligus menjejaskan pendapatan KWSP. Namun, penanalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ida Yassin berpandangan kadar pulangan melebihi inflasi mampu memberi manfaat kepada simpanan ahli KWSP. Kita kata kadar pulangan sebenar dan kadar pulangan semasa. Okey, kadar pulangan sebenar ini adalah kadar pulangan semasa ditolak dengan kadar inflasi. Contohnya, jika kita ingin mengira kadar pulangan sebenar adalah kadar pulangan semasa iaitu 5.35 ditolak dengan 4% ya. Contohnya kita punya inflasi, jadi kita mendapat 1.35 adalah kadar sebenar pulangan kita. Semalam KWSP mengumumkan agihan dividen sebanyak 5.35% bagi simpanan konvensional dan 4.75% untuk simpanan syariah bagi tahun 2022.
Seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun dikhawatiri lemas selepas cuba menyelamatkan anak saudaranya yang terjatuh ke dalam laut di pantai Kemayan, Bacok, Kelantan. Dalam kejadian jam 8 pagi itu, Ahmad Fadlullah Muhammad dikatakan cuba menyelamatkan Muhammad Nabil Irfan Ismail Mokhtar 11 tahun yang tergelincir dari benteng batu di pantai berkenaan. Menurut Ibu Mangsa Rosnani Muhammad Saleh, kejadian turut melibatkan seorang lagi anaknya, Nurul Afikah, yang terjun membantu menyelamatkan Muhammad Nabil. Tengok semua tak ada. Lepas tu lama-lama tu kita tengok sore tu awak naik sore. Anak saya awak naik, cucu saya sore. Lepas tu dia nak ambil lagi 2 orang tu. Tengok tak ada. Lepas tu lama-lama tu timbul pula ambil sore. Pas sore tu tak ada. Hilang tak ada tu. Nurul Afikah dan Muhammad Nabil kini mendapat rawatan di Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Bacok Superintenden Muhammad Ismail Jamaluddin ketika dihubungi mengesahkan kejadian terbabit. Usaha mencari dan menyelamat masih dijalankan. Sementara itu, di Labuan seorang pekerja kontrak ditemukan lemas selepas dipercayai terjatuh ke dalam laut ketika melakukan kerja penyelenggaraan dan membaik pulih di sebuah jeti. Ketua Polis Daerah Labuan Superintenden Ahmad Jawila berkata mangsa adalah lelaki tempatan berumur 27 tahun. Superintenden Ahmad Jawila berkata dalam kejadian 11.35 pagi itu, mangsa bersama 4 pekerja lain sedang melakukan kerja pemasangan perancah di bahagian bawah jeti. Mangsa dikesan tidak berada di jeti dan melihat topi keselamatan milik mangsa terapung di permukaan laut. Lalu segera naik ke jeti membunyikan siren kecemasan. Pasukan penyelamat dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan dikejar ke lokasi kejadian dan menemukan mayat mangsa kira-kira 1:20 petang. Polis sedang menjalankan siasatan lanjut dan kes disiasat sebagai mati mengejut. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya melalui Kraftangan Malaysia menganjurkan Hari Kraf Kebangsaan HKK ke-20 bermula 1 hingga 13 Mac 2023 di Kompleks Kraf Kuala Lumpur, Jalan Conley. Penganjuran selama 13 hari itu menghimpunkan penyertaan 550 usahawan dan komuniti kraf dalam bidang kraf tekstil, hasil rimba, hasil tanah, hasil logam dan aneka kraf. Bertemakan Ini Kraf Malaysia, penganjuran HKK ke-20 bertujuan menyuntik kesedaran dan kecintaan masyarakat serta menambah pengetahuan terhadap produk kraf keluaran tempatan. Kraf Identity Malaysia dipilih sebagai konsep penganjuran yang mengetengahkan penghasilan produk kraf daripada pelbagai kaum di Malaysia. HKK kali ini juga dijangka menarik seramai 185,000 kehadiran pengunjung. Majlis perasmian disempurnakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut hadir menyerikan majlis. Beralih ke berita sukan, Liga Super 2023, Selangor FC gagal mengutip mata penuh apabila terikat 1-1 dengan Seri Pahang FC pada aksi di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya petang tadi. Kedua-dua pasukan dilihat lebih berhati-hati di babak pertama dan saling mengatur gerak memburu gol pembukaan. Peluang terbaik Seri Pahang hadir pada minit ke-13, namun percubaan kepahsyaman gagal menewaskan penjaga gol Selangor Khairul Azhan Khalid. The Red Giants pula hampir mendahului pada minit ke-33. Bagaimanapun, gol penyerang import Aaron Del Valle dibatalkan kerana offside. Selepas rehat, Selangor mencipta peluang awal menerusi sepakan pemain tengah Alex Agyarkwa yang sedikit tersasar melewati gawang Pahang. Namun, tuan memihak kepada Tok Gajah apabila dihadiahkan penalti pada minit ke-71 selepas Muhammad Bakiuddin Syamsuddin dikasari pertahanan lawan. Syahrul Nazim, peluang itu disudahkan oleh Stefano Brondo untuk gol pertama Pahang meskipun sepakan penaltinya hampir diselamatkan Khairul Azhan.
Selangor enggan mengalah dan melancarkan serangan mencari gol penyamaan yang akhirnya tiba pada hujung permainan menerusi Brandon Gunn sekaligus mengikat kedudukan 1-1. Jaringan dimiliki bola 88. Anda bukan sahaja hebat. Beralih ke sukan permotoran, pelumba muda negara Muhammad Hakim Danish Ramli mahu jadikan penampilan sulungnya dalam Red Bull MotoGP Rookies Cup sebagai medan terbaik menimba pengalaman untuk bersaing dengan pelumba yang lebih agresif. Hakim Danish dinaikkan pangkat menyertai saingan Rookies Cup selepas muncul juara keseluruhan kejuaraan Asia Talent Cup tahun lalu. Bagi saya rasa saya dapat pengalaman kerana sebab ada Radio Malaysia. Pada ini dah 1 tahun, so saya boleh mengambil pengalaman, saya boleh bertanya dia sebab dia dah berlumba di Red Bull Rookies pada tahun lepas. Saya nak habiskan race, saya nak finishkan race dan insyaAllah kalau target saya untuk dapatkan point. Anak jati Terengganu itu menyertai seorang lagi pelumba negara Daniel Syahmi Ahmad Syahril yang membuat penampilan keduanya di Rookies Cup dan kejuaraan dunia Junior GP 2023. Mereka akan memulakan cabaran pertama di Portimao, Portugal pada 25 dan 26 Mac ini. Penganjuran Labuan Mega Gas and Auto Show La Mega 2023 dijangka mampu menarik penyertaan 120 kelab permotoran dari dalam dan luar negara termasuk Brunei Darussalam. Program yang bermula semalam itu turut dimasukkan dalam kalender tahunan pelancongan di Labuan. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail berkata program anjuran bersama kelab sukan pemotoran dan pelbagai agensi kerajaan itu bertujuan merancangkan serta mempromosi industri ekonomi pelancongan tempatan. Di Perbadanan Labuan dan pihak kerajaan akan membantu khususnya dari segi logistik, dari segi tapak dan sebagainya. Ini juga akan dapat membantu peniaga-peniaga kecil. Seperti mana kita lihat, peniaga-peniaga kita benarkan untuk menjajah atau berniaga sini untuk memastikan supaya kemeriahan itu dapat kita nikmati. Sementara itu, pengurus program Mozali Maultan berkata pelbagai aktiviti dan pertandingan diadakan bagi memeriahkan program berkenaan. Selain daripada kita menghimpunkan jentera-jentera ataupun peminat-peminat motorsport ini, kita juga ingin meraih kepada mereka yang mana mereka layak untuk mengikut pertandingan dalam 30 acara kategori yang kita pertandingkan. Tambah beliau, pemilihan Labuan sebagai lokasi penganjuran adalah kerana destinasinya yang strategik dan sesuai sebagai hub peminat sukan permotoran. Liga Perdana Inggeris Arsenal kini semakin sukar dicabar selepas berupaya mempertahankan status pendahulu Liga ketika ini. Pada aksi semalam, The Gunners sekali lagi mempamerkan aksi cemerlang meskipun menang tipis 3-2 ke atas Bournemouth. Pada aksi tersebut, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menjamin kemenangan menerusi jaringan lewat Reiss Nelson. Terdahulu, skuad kendalian Mikel Arteta itu ketinggalan 2 gol kepada Bournemouth hasil jaringan Philip Billing dan Marcos Senesi. Arsenal pula bangkit menyamakan kedudukan menerusi Thomas Partey dan Ben White sebelum Nelson meledak gol kemenangan pada masa kecederaan. Kini Arsenal berada di puncak Liga dengan 63 mata, 5 mata meninggalkan pencabarnya Manchester City di tangga kedua. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.